Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam. Syukur Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini. Okay, pada bahagian yang kedua, di atas sebab masalah teknikal. Tanpa membuangkan masa, jadi kita nak terus Ustazah sambungan daripada kisah kita yang pertama. Ciri-ciri wanita solehah. Majlis malam ini dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita muqaddimahkan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang insya-Allah penuh dengan keberkatan ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama sambung semula program kita yang ada sedikit teknikal pada malam sebelum ni. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pada malam ni Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang untuk sama-sama menghabiskan tajuk kita pada malam ini, iaitu zaujah as-salihah, ataupun dalam bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai isteri solehah. Baik, pada minggu lepas kita telah, pada pertemuan sebelum ini, kita telah membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan isteri solehah. Ya. Dan semua ini, isteri solehah ini, dia berpunca daripada muslimah solehah. Maknanya, daripada muslimah solehah itulah, maka akan lahirnya zaujah solehah, ataupun isteri yang solehah. Baik, sebenarnya dalam rumah tangga ini, cuaca rumah tangga ini ditentukan oleh isteri. Ketika mana seorang isteri itu, dia mempunyai satu perwatakan yang baik, satu perwatakan yang boleh membawa rumah tangga dia kepada yang mawaddah warahmah, maka dengan sendirinya rumah tangga itu akan menjadi sebuah rumah tangga yang bahagia. Jadi semuanya berpunca daripada perwatakan yang dibawa oleh seorang isteri yang ditambah sebelahnya dengan perkataan solehah. Baik. Sebelum ni kita dah sebut dah salah satu daripada, saya sebut itu kita ada 4, saya sebut ada 4 ciri yang kita nak ketengahkan. Bagaimana untuk kita meletakkan, adakah kita ini mempunyai ciri-ciri sebagai seorang isteri yang solehah. Baik, yang pertama dulu kita dah sebut dah. Ciri yang pertama ialah patuh kepada arahan suami. Maknanya bila menyentuh ataupun menyebut perkataan patuh kepada arahan suami, maknanya hukum dia berbalik kepada wajib. Baik, apakah hukum kita mentaati perintah suami? Hukum dia adalah wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan wajib?
wajib ini mesti buat. Jika sekiranya kita tidak buat ataupun meninggalkan suruhan ini, maka hukumnya adalah berdosa. Itu pengertian yang merujuk kepada perkataan wajib. Jadi patuh kepada arahan suami ini hukumnya wajib selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat yang telah disusun atur oleh Islam, Allah dan Rasul. Baik, saya bagi contoh. Sekarang ni kita berada di dalam keadaan dah boleh merentas negeri. Dah lama kita kita duduk berkampung dalam rumah, dah lama kita tak keluar, maka kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh rentas negeri. Pada ketika ini mungkin akan berlaku krisis di antara suami dan juga isteri. Nak balik kampung, rumah siapa dulu? Nak balik rumah siapa dulu? Maka pada ketika ini, ketika mana suami memberikan arahan, maka menjadi satu kewajipan untuk kita mematuhi arahan yang diberikan oleh suami. Ini contoh yang paling dekat dengan kita lah. Kita patuh kepada arahan dia setelah mana berlakunya perbincangan yang baik di antara kedua-dua belah pihak. Jadi maknanya bila dapat persetujuan, kita ikut apa yang telah diputuskan oleh suami sebagai tanda kita patuh kepada arahan dia setelah mana berlakunya perbincangan yang baik di antara kedua belah pihak. Sebab benda ini dia melibatkan budi bicara. Jadi janganlah kita ni sebagai seorang isteri bertegas dengan keputusan kita, sedangkan keputusan itu adalah keputusan yang tidak disetujui oleh suami sehingga berlakunya pergaduhan. Jadi sebagai seorang isteri yang solehah, dia mesti ada rasa untuk taat kepada suaminya dan juga rasa berlapang dada dengan keputusan yang dibuat oleh suaminya selagi mana keputusan ataupun arahan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul putuskan. Tetapi jika sekiranya ia bertentangan dengan syariat yang telah diputuskan kepada kita umat manusia, contoh dari sudut memakai pakaian yang menutup aurat. Ada di kalangan suami dia kata tak payahlah tutup aurat, tak payahlah pakai tudung, saya tengok tak segak. Contoh, okay? Maka pada ketika itu kita mempunyai hak untuk tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh suami kita, walaupun kewajipan asalnya ialah taat kepada suami. Tetapi apabila arahan yang diberikan itu adalah arahan yang bertentangan, bercanggah dengan syariat yang telah disusun atur oleh Islam, maka pada ketika itu kita perlulah untuk mendahului hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hak sesama manusia. Baik, jadi nak patuh pada arahan suami ini bukan satu benda yang mudah. Bahkan pada ustazah yang sedang bercakap ni pun bukan kadang-kadang selalu juga tak boleh nak patuh. Tapi sebagai seorang yang memahami keperluan, memahami arahan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berusaha untuk memahami apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita, maka kita kena cuba berusaha untuk didik hati kita ini supaya boleh menerima, berlapang dada dan mematuhi arahan-arahan itu selagi mana ia tidak membawa kita kepada kemaksiatan. Sebab suami isteri ini dia adalah penyejuk kepada suaminya, penyejuk hati kepada suaminya. Tapi kalaulah seseorang perempuan ataupun seseorang isteri itu kehidupannya hanya berbalah dan menimbulkan rasa tidak senang di hati suaminya, maka pada ketika itu dia tidak boleh disebut sebagai seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri wanita ataupun isteri yang solehah. Baik, itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua kita tengok disebut iaitu mengembirakan suami apabila dilihat. Mengembirakan suami apabila dilihat. Maknanya bila suaminya memandang kepadanya
maka ada rasa satu mawaddah dan sakinah. Rasa seronok. Rasa mawaddah ni maksudnya kasih sayang. Dia pandang saja isteri dia, maka dia rasa satu kegembiraan. Kalau orang Kedah dia sebut tak serabut. Dia tengok tu, dia dah rasa satu ketenangan dalam diri dia dan dia merasakan bahawa isteri dia itu adalah orang yang paling hampir dengannya untuk sama-sama membangunkan dirinya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang isteri ni dia mesti menjaga dia punya penampilan diri dia di mata suaminya sehinggalah suaminya memandang kepadanya dengan rasa gembira. Ini yang berlaku kepada wanita-wanita kita hari ini lah. Kesilapan yang berlaku kepada kita ialah apabila kita berada di rumah, kita tak boleh nak menjaga penampilan diri kita itu seperti mana kita keluar rumah. Duduk dalam rumah, pakaian yang kita pakai baju kelawar saja, daripada pagi sampai petang. Tapi bila kita nak keluar daripada rumah, kita boleh menampilkan diri kita dengan satu imej yang berlainan, berbeza ketika mana kita berada di rumah. Maknanya, kita menjaga pandangan orang luar lebih daripada menjaga pandangan suami kita. Maka ini disebut bahawa orang ataupun seseorang wanita yang menjaga penampilan dirinya, menjaga kebersihan dirinya, maka dia adalah merupakan seorang isteri yang mengembirakan suaminya dengan penampilan dirinya dan pada ketika itu dia telah ditergolongkan dalam ciri-ciri di antara ciri-ciri seorang isteri yang solehah. Baik, jadi seorang isteri ni satu benda yang dia kena buat ialah sentiasa minta maaf. Nak minta maaf ni lah kadang-kadang menjadi satu keberatan kepada kita disebabkan oleh kita ini kurang rasa hamba. Kita kurang rasa hamba. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sentiasa menganjurkan kepada kita sentiasa memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan taubat? Kita kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kerana kita ini dilahirkan dalam keadaan penuh dosa. Setiap hari kita buat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan pada kita, hendaklah kamu tubu ilallah, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Mohon keampunan. Sebab itu dalam kehidupan kita setiap hari kita lazimkan supaya kita ini sentiasa mendirikan solat taubat 2 rakaat sebelum tidur atau bangun pada sepertiga malam. Apa tujuan dia? Untuk Allah Ta'ala bersihkan kita punya dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada dosa itu kita sedari ataupun tidak kita sedari. Begitulah kehidupan seorang wanita ataupun seorang isteri yang solehah ini, kehidupan dia mestilah sentiasa ada rasa meminta maaf kepada suaminya, walaupun pada ketika itu yang melakukan kesalahan adalah suami. Sebab apa? Sebab redha kita ni, redha kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala ni, mestilah kita dapat redha suami. Nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, syarat sebagai seorang isteri, suaminya redha kepadanya ketika mana dia berada sebagai seorang isteri. Jadi, minta maaf. Walaupun salah itu bukan datang daripada kita, lazim minta maaf. Maafkan saya, minta maaf. Minta maaf ni satu benda yang berat. Tetapi kita kena belajar untuk merendahkan diri kita dengan suami kerana dia adalah ladang pahala kita dan dia juga adalah jalan untuk kita mendapat redha dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sebagai seorang hamba, kita sebut dalam sebelum ni satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan kita ini bermula daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suka, kita tak suka, kita tetap kena buat sebab kita adalah hamba dan tujuan hamba itu dijadikan adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ada orang menyebut ibadah ini nampak di tikar semayang saja. Ataupun orang menyebut ibadah ini hanya di
surau, hanya di masjid. Tetapi jawapannya tidak. Ibadah ni satu benda yang cukup luas, dia punya rangkuman. Makna ibadah itu sangat luas. Apa maksud dia? Ibadah ini apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah. Yang keduanya, apabila kita melakukan sesuatu untuk dapat redha Allah. Maka pada ketika itu, kita dikira melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidmat kita sebagai seorang isteri kepada suami, selagi mana khidmat itu kita lakukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepanjang kita melakukan khidmat kita kepada suami, maka itu adalah ibadah kita. Dapat pahala walaupun sekecil-kecil. Kita bukakan pintu, suami masuk, tetap dapat pahala, dikira ibadah. Ambilkan air pada suami, ambilkan minuman kepada suami sebelum dia minta, tetap dapat pahala. Walaupun benda itu sangat kecil pada pandangan manusia, tetapi di sisi Allah, dia diiktiraf sebagai satu ibadah yang sangat besar, menyenangkan hati suami, mengembirakan hati suami, memberikan khidmat kepada suami sehingga dia merasakan tenang apabila dia berada dengan isterinya. Okey. Jadi selepas ni kita cubalah usahakan untuk sentiasa minta maaf. Minta maaf dalam semua hal. Semua hal. Sebab apa? Sebab isteri ni disebut macam hamba, tapi bukan hamba. Isteri ni macam hamba. Sebab apa? Cara dia untuk kita dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak dapat kedudukan yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang isteri, caranya ialah menundukkan diri kita kepada suami setunduk-tunduknya selagi mana dia tidak menyuruh kepada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini yang nak buat susah. Nak buat susah sebab kadang-kadang apa yang dia suruh tu bertentangan dengan apa yang kita kehendaki. Tapi kita kembali balik kepada asas utama tadi, kita kena ingat bahawasanya sebagai seorang isteri, maka ciri yang perlu ada ialah taat dan patuh. Walaupun pada benda yang kita tak suka, kita kena patuh selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat Allah. Baik, itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah menjaga harta suami ketika ketiadaannya. Jadi tanggungjawab seorang isteri yang solehah ini ialah dia menjaga, memelihara harta suami dan juga apa-apa saja yang berkaitan dengan suaminya ketika mana ketiadaan suami. Baik, kita tengok apa yang berlaku kepada Sayyidatina Fatimah. Siapa Sayyidatina Fatimah ni? Sayyidatina Fatimah ni adalah merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika mana Sayyidatina Fatimah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebut kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapakah orang pertama yang akan masuk ke dalam syurga?" Jadi dalam pemikiran Fatimah ni, orang wanita pertama yang akan masuk ke dalam syurga adalah dia. Dia faham macam tu. Dia yang akan masuk ke dalam syurga. Orang pertama, wanita pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Maka apabila soalan itu ditanya oleh Nabi SAW kepadanya, maka dia jadi ragu-ragu. Adakah orang lain selain dia yang akan masuk ke dalam syurga jadi orang pertama? Maka Rasulullah SAW kata, ya, ada. Maka bila baginda Rasulullah SAW menyebut perkataan ada wanita lain yang akan jadi wanita pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Fatimah jadi rasa ingin tahu apakah watak, apakah penampilan wanita itu sehingga menyebabkan dia boleh mendahului dirinya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka ditanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai ayahanda, siapakah wanita yang dimaksudkan masuk awal terdahulu daripada aku ke dalam syurga? Maka Nabi sebutlah seorang wanita fulanah yang berada di suatu tempat.
Maka pada keesokan harinya Sayyidatina Fatimah hadir ke rumah wanita itu semata-mata dia nak tengok apa yang telah dilakukan oleh wanita itu sehingga beliau ini diiktiraf untuk masuk ke dalam syurga sebagai wanita yang pertama. Maka dia bagi salam, ketuk pintu, maka dia dibuka pintu oleh seorang wanita yang sangat cantik, lemah lembut, sopan santun. Maka dia pun bagi tahu, wahai wanita tersebutlah, dia bercakap dengan wanita tersebut, dia kata aku ini adalah merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehkah aku berbicara dengan kamu sebentar? Macam itulah ayat dia kan. Dia minta izin untuk bercakap dengan dan masuk ke rumah lah untuk bercakap dengan wanita tersebut untuk dia tengok apa dia keistimewaan yang ada pada wanita tersebut. Tetapi permintaannya ditolak oleh wanita tersebut. Yang datang tu adalah isteri, yang datang tu adalah puteri kepada Nabi SAW. Tetapi permintaannya ditolak oleh wanita tersebut. Sebab apa ditolak? Sebab dia kata, aku tidak boleh membenarkan kamu masuk ke dalam rumahku kerana aku belum meminta izin kepada suamiku. Itu perkataan ayat yang pertama dikeluarkan kepada Sayyidatina Fatimah. Kalau kita ni tetamu datang, kadang-kadang kita tak sempat pun minta izin dengan suami. Kita bagi je masuk. Tapi nak ceritanya bahawa wanita ini dia sangat menjaga hak-hak yang telah diamanahkan oleh suaminya sehingga untuk memasukkan tetamu ke dalam rumah dia pun tanpa izin suami, dia tak akan buka pintu untuk masuk walaupun yang datang itu adalah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah meraihkan apa yang dibuat oleh wanita tersebut. Maka dia pulang dan berjanji untuk datang balik semula esok. Baik, jadi pada keesokan harinya Sayyidatina Fatimah datang semula bawa dua orang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka pada ketika itu diketuk pintu, wanita tadi buka pintu, dia tengok ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka dia kata, minta maaf wahai Sayyidatina Fatimah, aku tidak boleh memberikan keizinan untuk kamu masuk ke dalam rumahku. Sebab apa? Sebab aku hanya meminta izin kepada suamiku, kamu saja yang masuk. Tapi tak sebut, aku tak sangka bahawa kamu akan bawa Sayyidina Husain, akan bawa Sayyidina Hasan sekali. Maka baliklah Fatimah dan berjanji untuk datang pada hari yang berikutnya. Sedangkan pada ketika itu, kalau kebiasaan kehidupan kita, yang dibawa itu hanya anak kecil. Boleh bawa masuklah dalam rumah kita, bukan menimbulkan apa-apa masalah pun. Tetapi dia sangat menjaga hak-hak dan perjanjian, keizinan yang dia mohon daripada suami dia sehingga dia tidak memberikan keizinan pada ketika itu walaupun yang datang itu adalah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baliknya Fatimah datang pula esok pada hari yang berikutnya, dia datang seorang, maka diberi keizinan untuk masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Maka dia berbicaralah dengan wanita ini beberapa perkara untuk dia melihat apakah keistimewaan sehingga menyebabkan wanita tersebut boleh masuk awal ke dalam syurga Allah. Maka tengah-tengah dia bersembang, nak melihat apa dia tips-tips lah. Kalau kita ni tips-tips untuk dia tengok, congkil apa yang dia boleh guna manfaat untuk diri dia supaya dia masuk syurga juga awal seperti mana yang dia inginkan. Maka tengah-tengah sembang tu, dia tengok wanita itu bangun. Bangun dalam keadaan dia menghiaskan dirinya dengan pakaian yang cantik, pegang tongkat dan berdiri di muka pintu. Jadi Fatimah ni bila dia tengok, dia rasa pelik. Kenapa sampai ada situasi yang macam ni? Kenapa tiba-tiba berlaku macam ni? Maka pada ketika itu sekejap dia nampak suami wanita tadi balik. Bila balik, maka dia menyambut kepulangan suaminya dengan penuh kasih sayang dan dia tunggu kehadiran ataupun kepulangan suami dia tu dengan penuh rasa hormat di muka pintu. Maka bila suami dia dah masuk, maka Fatimah tanya, kenapa kamu
melakukan perbuatan yang sedemikian? Maka dijawab, ketika mana aku berdandan, ketika mana aku menjaga penampilan diriku untuk suamiku, aku jaga supaya dia melihat aku dengan rasa gembira. Dia melihat aku dengan rasa tenang. Dia melihat aku dengan rasa sakinah, rasa mawaddah, kasih sayang. Jadi tongkat pula, apa tujuan tongkat? Tujuan tongkat tu ialah kalau sepanjang dia meninggalkan rumah ada kesalahan dosa yang aku lakukan, maka dia boleh menghukum aku sebagai tanda bahawa aku ini berdosa dan dengan redha dia saja aku ini boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya dia melaksanakan peranan dia sebagai seorang isteri. Dia menjaga hak-hak dia sebagai seorang isteri kepada suaminya ketika mana suaminya tidak ada di rumah ataupun ketika mana suaminya memberikan amanah pada ketika itu. Jadi banyak benda-benda ini yang kita terlepas pandang dalam kehidupan masyarakat kita setiap hari. Kadang-kadang kita tak jaga. Ada tetamu yang datang ke rumah kita, kita benarkan tanpa ada keizinan daripada suami. Kadang-kadang ada benda-benda yang suami kita minta buat, kita tak boleh nak buat dengan alasan tak apalah, kalau tak buat pun dia bukannya tahu, tak boleh. Jadi banyak benda yang kita perlu jaga diri kita ini supaya hak-hak ataupun amanah yang diberikan oleh suami kepada kita itu kita pelihara, kerana ia adalah sebahagian daripada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita ini adalah wanita ataupun isteri yang solehah. Baik, itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempatnya ialah sentiasa benar kepada suaminya. Sentiasa benar ni ialah bercakap benar dalam semua keadaan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyebut perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang suami harapkan daripada kita. Cakap benar apa dalam semua keadaan ataupun urusan kita. Baik, dalam masyarakat kita kadang-kadang berlaku seorang isteri kadang-kadang dia nak menjaga hubungan dengan mak dan ayah dia. Sebab hubungan mak dengan ayah dia ni pun kena jaga juga walaupun dia dah jadi isteri. Tapi dia kena faham apabila bertembung di antara tanggungjawab terhadap ibu bapa dengan tanggungjawab terhadap suami, maka dia kena mendahului tanggungjawab suami. Sebab apa? Contoh, kalau suami dia kata, saya tidak benarkan, saya tidak izinkan kamu pergi ke rumah mak, okey, balik kampung tanpa kehadiran saya, tanpa keizinan saya, tanpa saya ada bersama-sama. Contoh, dia bagi dia punya arahan dia macam tu. Maka pada ketika itu, kita ni ingat bakti kita. Kita ni ingat kepada ibu bapa kita. Tetapi sebenarnya hak kita yang mesti didahului ialah hak kita terhadap suami. Mana kadang-kadang kita nak jumpa mak ayah kita, maka kita balik. Kemudian kita cakap, bila kita balik ke rumah, kita nak jaga supaya suami kita tu tak marah, maka kita bohong. Jadi kita ingat dalam Islam, dia menyebut bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik untuk kita balik berjumpa dengan ibu bapa, untuk kita berbakti kepada ibu bapa, untuk kita menjaga hubungan ibu bapa. Tetapi cara kita tidak kena. Cara yang kita ambil ialah kita terpaksa bercakap tidak benar dengan suami untuk menjaga hubungan semata-mata untuk memastikan matlamat kita itu tercapai. Jadi dalam Islam, bila kita nak buat sesuatu, matlamat benar, maka jalannya juga kena benar. Maka pada ketika itu, barulah setiap benda yang kita buat itu diiktiraf sebagai ibadah, dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat tu kita nampak, okey, matlamat dia benar. Jadi jalan dia pun kita kena tengok juga. Jalan yang kita guna itu adakah jalan yang benar ataupun jalan yang tidak benar. Sebab apa? Sebab konsep kita dalam Islam ialah matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi matlamat kena jelas, cara pun kena jelas supaya kedua-duanya
mengikut saluran yang betul yang diiktiraf oleh Islam. Okey, baik. Itu adalah di antara 4 ciri yang digariskan oleh Islam supaya kita tengok semula, buat muhasabah. Adakah kita ini benar-benar boleh menjadi seorang isteri yang solehah? Adakah kita ini benar-benar ada ciri-ciri daripada 4 ni? Adakah kita ni ada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita ini berusaha untuk menjadi seorang isteri yang solehah? Jadi pergaulan-pergaulan kita di luar pun kena jaga juga. Contoh yang berlaku. Baik, kadang-kadang ada juga bila orang yang di kalangan masyarakat di luar lah, ada di kalangan yang datang jumpa dengan Ustazah, dia sebut, dia kata suami dia ni berada dalam penjara lama. Allah Ta'ala uji dia, suami dia berada dalam penjara dan dia duduk di luar dalam keadaan tidak berlakunya perpisahan, tidak berlakunya perceraian di antara kedua-duanya. Jadi dia kata, saya ni macam mana saya nak bawa diri saya dalam keadaan suami saya dah berada di dalam, tapi saya ni memerlukan orang untuk membantu kehidupan saya. Tapi tidak berlaku perceraian sebab apa? Sebab suami dia tak mau menceraikan dia. Maka pada ketika itu dia memilih jalan untuk meninggalkan suaminya dalam keadaan, erti kata meninggalkan bukan memutuskan ataupun bukan dalam bentuk perceraian. Dia meninggalkan seolah-olah dia tidak ada suami, maka dia berkomunikasi dengan lelaki-lelaki yang lain di luar ni seolah-olah ada perhubungan seperti suami isteri. Maka pada ketika itu jelaslah bahawa dia ni seorang isteri yang tidak menjaga kedudukan suaminya ketika mana ketiadaan dia. Walaupun dia diuji, suami itu tidak bertanggungjawab, tidak boleh memberikan apa saja kehendak memenuhi keperluan dia sebagai seorang isteri seperti mana yang dijaminkan dalam sebuah perkahwinan. Maka pada ketika itu dia kena jaga, walaupun soal yang berkaitan dengan komunikasi dengan lelaki yang bukan mahram, lelaki ajnabi, lelaki asing. Sebab apa? Sebab dia masih ada suami, walaupun suami dia itu berada dalam penjara, jauh daripada dia dan tidak boleh melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami secara jelas kepadanya. Kalau rasa tak boleh juga, kita ada saluran yang disediakan oleh Islam. Maka seorang perempuan ini, seorang wanita, dia boleh meleraikan ataupun memisahkan hubungan dia, melakukan perpisahan dalam perkahwinan ini, memutuskan ikatan perkahwinan itu dengan cara fasakh, boleh. Buat dulu urusan yang berkaitan sehinggalah kita ini tidak ada lagi ikatan perkahwinan yang sah. Kita tidak ada lagi suami yang sah. Maka pada ketika itu kita tidak terikat dalam ikatan perkahwinan yang menuntut untuk kita menjaga hak-hak dan kewajipan kita sebagai seorang isteri kepada seorang suami. Jadi benda ni yang kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita berkomunikasi di luar, kita ada suami, tapi cara kita berkomunikasi dengan orang lelaki yang ajnabi, orang yang asing ni, kita tak jaga. Sehingga kita balik kepada perbincangan kita sebelum ini, berlakunya batas-batas pergaulan yang tidak dijaga sehingga menimbulkan fitnah. Isteri ni dia kena jaga sungguh-sungguh. Dia nak cantik, cantik dia hanya untuk suami. Dia nak berlemah lembut dia hanya untuk suami. Itu kedudukan yang diletakkan oleh Islam. Jadi selain daripada suami, maka dia kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Barulah pada ketika itu, dia boleh disebut sebagai seorang wanita ataupun seorang isteri solehah pada pandangan Islam. Itu sebabnya disebutlah bahawa nak jadi seorang isteri solehah ini sangat susah. Tapi kita kena berusaha sedaya yang kita mampu, sedaya yang kita boleh, sehingga kita ini sekurang-kurangnya adalah juga daripada peratusan ciri-ciri itu, kita ada sebahagian daripadanya. Baik. Kita lihat bagaimana, apa dia kelebihan-kelebihan
yang akan kita dapat kalau kita ini menjadi seorang isteri yang solehah. Baik, yang pertamanya, kalau seorang isteri ini dia menjaga dirinya sehingga dia ini boleh memenuhi ciri-ciri sebagai seorang isteri yang solehah. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala jamin masuk syurga. Jadi dalam kehidupan kita dunia yang sementara ini, benda pertama yang kita kena ingat, kita tidak ada matlamat yang lain selain daripada kita nak dapat redha Allah. Kita tidak ada matlamat yang lain selain daripada kita nak masuk dalam syurga Allah. Itu matlamat hidup kita. Jadi yang berada di sekeliling kita, suami, anak-anak, ahli keluarga, kawan-kawan, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi ujian kepada kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Jadi nak masuk syurga ni dia kena ada ujian. Jadi sebagai seorang isteri yang salihah, ujian dia ialah suami. Ujian kita sebagai seorang isteri solehah nak masuk syurga ni adalah suami. Kalaulah kita boleh mengawal diri kita, kita boleh pimpin diri kita, kita cuba berusaha untuk menjadikan kita ini isteri yang solehah, walaupun dalam keadaan kita dibebani, walaupun dalam keadaan kita ni ada tekanan, maka syurga ini nilai dia sangat tinggi. Tidak ada nilai pada syurga melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersungguh-sungguh. Dan sebagai seorang isteri, kita ingat senang saja kita nak masuk syurga. Senang sangat wanita yang masuk syurga. Tapi susah untuk kita laksanakan. Baiklah, kalau orang perempuan itu, seseorang perempuan, dia solat 5 waktu. Dia solat 5 waktu. Dia belajar macam mana cara untuk dia menyempurnakan solat dia dengan betul. Dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan solat dengan cara yang sempurna. Bermula daripada wuduknya, bermula daripada penjagaan pakaiannya, bermula daripada cara-cara bacaan, rukun-rukun dalam sembahyang. Dia jaga betul-betul. Kemudian dia menjaga waktu-waktu solatnya. 5 waktu sehari semalam tu dia jaga. Maka sebenarnya dia sudah berada di antara pintu-pintu untuk dia masuk ke dalam syurga. Baik, yang pertama solat 5 waktu. Seorang wanita kalau dia jaga solat 5 waktu, kemudian yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Orang perempuan ni dia puasa dia tak sama macam orang lelaki. Ujian dia sangat besar, ujian dia sangat hebat. Orang lelaki bila dia puasa, dia tak payah fikir macam mana orang perempuan. Orang perempuan ni, puasa kita ni puasa yang sangat hebat, puasa yang sangat memberikan satu ujian. Kita nak kena masak. Dalam keadaan kita pun tak makan juga. Orang lelaki dia tak makan, tapi dia tak payahlah macam kita, tak payah fikir nak masak apa, nak sedia makanan apa, kan, untuk berbuka puasa. Tapi kita ni dalam keadaan kita pun letih juga. Kita pun sama juga macam orang lelaki berpuasa. Tetapi kita ini perlu berkhidmat dalam rumah tangga kita. Dan khidmat dan juga keletihan yang kita laksanakan ketika mana kita berpuasa tu, kita masak, kita sediakan hidangan, kita sediakan makanan untuk orang berbuka puasa tu, ahli keluarga kita berbuka puasa itu, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu tingkat darjat keimanan yang tinggi. Puasa. Orang lain puasa juga, tapi wanita yang berpuasa ini dia berada dalam satu tekanan, dalam satu bebanan, dan tekanan bebanan itu kalau dia niatkan khidmat itu kepada suami dia untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berada di bawah payungan redha Allah. Okey. Dan yang ketiganya ialah memelihara kemaluannya. Maksud memelihara kemaluan ni ialah tidak melakukan zina. Tidak melakukan zina. Zina ni, apa maksud zina? Iaitu hubungan yang terlarang disebabkan tidak adanya ikatan perkahwinan yang sah. Jadi, itu yang saya sebut tadi. Itu yang saya sebut tadi. Walau macam mana pun kita ini diuji dengan suami, maka pada ketika itu kita kena meletakkan diri kita ini, menjaga amanah diri kita ini, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Jadi sekarang ni kita tengok fashion baru.
kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada banyak benda-benda yang berkaitan dengan media sosial ini. Kadang-kadang benda-benda ini menyebabkan kita tersasar daripada diri kita yang sebenarnya, sebagai dalam usaha kita nak jadi muslimah solehah, dalam usaha kita nak jadi zaujah ataupun isteri yang solehah ini, kadang-kadang kita tersasar. Contoh dalam WhatsApp, kadang-kadang kita hanya ni saja, kita jawab respon daripada kawan-kawan kita yang sesama, yang bukan sejenis, orang lelaki. Tapi kita kena faham bahawa walaupun hanya menjawab WhatsApp, walaupun kita hanya berbicara dalam WhatsApp ataupun kita berbicara dalam apa sajalah media sosial yang ada pada sekarang ini, tetapi benda-benda itu boleh membawa kepada fitnah. Jadi selagi mana ada ruang-ruang fitnah itu, kalau kita tidak betul-betul menjaga, melainkan perkara-perkara itu berlaku dengan suami kita, tak apalah. Tapi kalau dengan orang luar yang bukan suami kita, yang asing, yang bukan di kalangan sesama sejenis, maka di sana kita terdedah kepada ujian untuk menjadi seorang isteri yang solehah. Jadi kena berhati-hati. Kadang-kadang orang perempuan ni dia ada masalah keluarga dengan rumah tangga dia. Dia cari orang yang boleh dengar masalah dia. Jadi dia carilah, kadang-kadang dia jumpa orang lelaki yang mau dengar pandangan masalah dia. Jadi orang lelaki tu boleh bagi pandangan-pandangan. Kadang-kadang boleh caring dengan dia, sehingga dia merasakan bahawa orang tu boleh membantu dia. Tapi lama-kelamaan, benda-benda yang macam ni boleh membawa kepada fitnah, boleh mengundang kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi seorang isteri yang salihah ni kena berhati-hati, walaupun dalam perkara-perkara yang kecil yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Lebih-lebih lagi ketika mana kita sudah berada di akhir zaman. Fitnah sangat banyak. Jadi berhati-hati. Dan yang keempatnya, kalau kita ini taat kepada suami. Taat pada suami itu ketika mana kita mau ataupun ketika mana kita rasa berat, selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Jadi orang perempuan kalau dia buat 4 benda ni, yang pertama solat 5 waktu sehari semalam, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga dia memelihara kemaluannya, yang keempat dia taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut masuklah ke syurga daripada mana-mana pintu. Mana-mana pintu nak masuk syurga. Kalau seorang isteri yang solehah, dia boleh buat 4 saja benda tu. Buat 4 ni saja. Solat 5 waktu mungkin kita boleh buat, insya-Allah. Bila kita dah terbiasa istiqamah, kita boleh buat. Puasa di bulan Ramadan, boleh buat, insya-Allah. Puasa selama 30 hari itu kita boleh buat. Memelihara kemaluan, bagaimana kita ini menjaga kehormatan diri kita, cara berpakaian kita, insya-Allah kita boleh melaksanakan benda tu, sebab benda tu berpunca daripada kita. Tetapi yang keempat yang disebut sebagai taat kepada suami, ini adalah satu benda yang sangat sukar untuk kita buat. Sebab kita berhadapan dengan hadapan kita tu suami yang kadang-kadang kita tak boleh terima apa pandangan dan pendapat dia. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni dia ada keegoan dia yang tersendiri, dan kita sendiri pun ada keegoan kita juga. Kadang-kadang kita nak menang. Jadi bila kita nak menang itu, maknanya berlaku perbalahan-perbalahan yang boleh menyebabkan mungkin perkataan kita, mungkin memek muka kita, mungkin apa saja gerak laku kita yang kita buat itu menyinggung perasaan dia. Bila dia tersinggung, maka pada ketika itu malaikat kata tidak ada naungan rahmat kepada seorang wanita yang walaupun dalam keadaan dia tu dia tidur, dia tak minta izin, tak minta maaf kepada suaminya, maka pada ketika itu dia jauh daripada rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap tu, walaupun kadang-kadang kita rasa kita betul, suami kita tu salah, suami kita tu ada kelemahan-kelemahan yang dia buat, dia tak menjalankan tanggungjawab dia, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat pada kita. Tetapi
tahap kita ini sebagai seorang isteri, tetap kita kena menunduk dan mengakui kesalahan kita. Walaupun kesalahan itu bukan datang daripada diri kita. Walaupun kita rasa kita yang betul dalam perubahan yang berlaku. Sebab tu seorang wanita dia tidak boleh meninggikan suaranya melebihi daripada suaminya. Tak boleh sama sekali. Walaupun suami dia tu suami yang tidak bertanggungjawab. Tak boleh. Jadi kita kena menggunakan bahasa-bahasa ataupun percakapan yang lemah lembut. Baik, jadi kalau buat keempat-empat perkara ini, maka seorang wanita itu boleh masuk ke dalam syurga daripada mana-mana pintu. Itu penjelasan yang dibuat oleh yang disebut oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ni diberi pilihan, biasanya kita nak pilih syurga ni, kita nak masuk syurga pintu yang paling atas. Jadi keistimewaan yang kita dapat ialah hasil daripada kita taat kepada suami, hasil daripada kesabaran kita berhadapan dengan ujian kita, suami kita tu sebagai ujian, adalah kita dapat satu nilai yang sangat besar di sisi Allah, iaitu kita boleh masuk ke dalam syurga daripada mana-mana pintu, bahkan melalui pintu yang paling atas sekali dalam syurga Allah SWT. Orang lelaki tidak ada peluang macam ni. Orang perempuan diberi peluang macam ni. Tetapi ujian ini hanya akan boleh dilalui kalau kita faham matlamat kita. Nak dapat redha Allah, nak dapat syurga Allah SWT. Baik. Kemudian seorang antara kelebihan lain juga ialah apabila kita melakukan satu benda, maka kita nak redha. Kita nak redha suami. Benda yang kita nak ialah kita nak redha suami, kerana dengan redha suami itulah kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena buat yang sebaik mungkin. Ketika mana Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu datang Sayyidina menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali. Dia bagi kita dengan Rasulullah, wahai ayanda, aku ingin kahwin, maksudnya nak berpoligami, nak kahwin lain lah, nak kahwin lagi satu, maksudnya nak menduakan Fatimah dengan perkahwinan yang baru. Maka pada ketika itu Nabi sangat marah kepada Sayyidina Ali. Sebab apa? Dia kata, kalaulah kamu hendak mengahwini yang lain selain daripada Siti Fatimah, maka ceraikanlah Sayyidatina Fatimah. Barulah boleh kahwin lain. Sedangkan cerai itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dihukum dia harus, tapi Allah Taala benci. Allah Taala tak bagi perkataan cerai itu disebut, perkara cerai itu berlaku. Tetapi kalaulah perceraian itu boleh membawa kepada manfaatan, maka hukumnya diharuskan, tapi Allah Taala tak suka. Jangan kita menghampiri perkataan cerai. Orang perempuan macam mana pun jangan sebut perkataan cerai. Jangan minta cerai kepada suami. Walau macam mana dalam keadaan bebanan, tekanan, ujian pun. Tapi kalaulah sampai tahap kita perlu, maka kita ada saluran-saluran yang telah disusun atau dalam undang-undang Islam. Maka carilah jalan di penyelesaian itu supaya kita ini tidak lari daripada syariat Allah SWT. Jadi bila mana Sayyidina Ali minta untuk dia kahwin lain tu, maka Nabi kata, sesiapa yang menyakiti Fatimah, dia sama seperti mana menyakitiku. Jadi apa hebatnya Sayyidatina Fatimah ni, sehingga Nabi SAW suruh Sayyidina Ali ceraikan Fatimah kalau dia nak berpoligami. Apa dia? Iaitu Fatimah ni dia seorang isteri yang memulakan kehidupan dia, khidmat dia hanya untuk suami. Dia buat sungguh, dia bagi sungguh khidmat dia kepada suami dia dengan sepenuh hati jiwa raga. Bayangkan daripada gandum dikisar, jadi tepung, diuli, kemudian jadi roti, jadi makanan kepada Sayyidina Ali. Kita sekarang ni tak sampai tahap nak boleh buat macam tu.
Nak makan roti, kita boleh pergi kedai, beli roti gardenia saja. Dapat juga pahala. Tetapi nak dibandingkan khidmat kita sepenuhnya bermula daripada awal sampai ke akhir itu, maknanya kurang dari sudut khidmat kita yang sepenuhnya kepada suami. Jadi Nabi kata Sayyidatina Fatimah ni adalah seorang isteri yang sangat solehah. Dia dah buat yang terbaik dah untuk suami dia. Jadi kenapa perlunya Sayyidina Ali nak cari orang yang lain lagi daripada orang yang sebaik Fatimah? Tidak ada sebab yang memerlukan bahawa dia ni perlu berpoligami, cari orang lain. Sedangkan Fatimah ini adalah sebaik-baik isteri. Jadi apa yang kita nak sebut di sini ialah kalaulah seorang isteri itu dia boleh melaksanakan tugas, dia cuba buat yang terbaik, dia berkhidmat kepada isteri, pada suami dia dengan penuh ketaatan. Jadi satu benda yang tak sepatutnya lah untuk suami dia itu menduakan dia. Jadi pesanan Rasulullah SAW, kalaulah kamu dapat seorang isteri yang solehah, maka isteri solehah itu hendaklah dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita ni nak diiktiraf sebagai isteri solehah ni, kadang-kadang kita buat yang terbaik dah, tapi suami kita kadang-kadang tak menghargai apa yang kita buat. Kita masak, kadang-kadang dia rasa dia tak sedap, dia komplain lagi kita tak sedap kita masak, kan? Jadi kita dah buat dah yang terbaik untuk dia, tapi kadang-kadang dia masih lagi tidak melihat kita, tidak menghargai kita. Ada sesetengah wanita itu dia diuji dengan suami yang tak menghargai dia. Jadi kita kembali kepada konsep asal. Kita buat bukan untuk kita dihargai. Tak apalah kita tak dapat penghargaan manusia. Kalau suami kita tidak menghargai kita, yang penting Allah tahu apa yang kita buat supaya segala apa yang kita laksanakan itu diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami kita tidak mengiktiraf kebaikan kita, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita dan mengiktiraf kebaikan kita, dan janji ke syurga itu tetap ada. Sebab apa? Sebab Allah itu sentiasa melihat pergerakan hamba-hambanya, apa yang dia buat. Walaupun benda itu tersembunyi dalam hati. Jadi kita nak buat sesuatu, kita niat, saja aku buat ni untuk dapat redha Allah. Jadi bila kita nak redha Allah, ketika mana kita tidak dihargai, tidak dilihat, tidak dipandang oleh makhluk, tidak dilihat oleh manusia, maka kita tidak ada masalah. Sebab apa? Yang kita kehendaki adalah redha Allah. Yang kita kehendaki ialah pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah ni, dia akan selalu tenang. Walaupun dia tidak dihargai, walaupun dia dicaci, walaupun dia diberikan ujian-ujian tekanan oleh manusia. Okey, baik. Kemudian kita tengok, hari ni kita nak tengok tambahan. Apa dia peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh seorang isteri? Apa dia peranan yang perlu dimainkan oleh seorang isteri yang solehah? Okey. Kita ada 3 peranan yang perlu ada dalam diri seorang isteri yang solehah. Yang pertamanya, seorang isteri solehah ni, dia kena jadi bintan. Apa maksud bintan? Bintan itu perkataan bahasa Arab. Bintan ni maksudnya anak perempuan. Dia sikap dia ialah dia mesti jadi seperti anak perempuan. Sikap, bukan dia jadi anak perempuan. Seperti anak perempuan kepada suaminya ketika mana pergaulan. Jadi macam mana jadi anak perempuan ni? Anak perempuan ni, kalau dia dengan ayah dia, dengan mak dia, dia akan jadi seorang yang taat. Ayah dia kata apa pun, anak perempuan ni sikap dia ialah dia akan taat. Dia wajib taat kepada ayah dia. Selagi mana ayah dia tu tidak menyuruh kepada kemungkaran ataupun melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Sama dengan seorang isteri. Dia kena ada watak anak perempuan. Apa dia? Watak anak perempuan ni taat kepada suaminya. Ketika susah, ketika senang, selagi mana suaminya tidak menyuruhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatnya bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita taat juga di luar, tapi dalam hati itu
Tak senang kan? Tapi kita usaha supaya ada rasa kita taat. Kalau disuruh tu maknanya kita taat. Kita boleh ikut arahan yang diberikan oleh suami. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua, seorang isteri yang solehah dia mesti berwatakkan dengan watak seorang ukhtun ataupun ukhtan. Apa maksud ukhtan? Ukhtan ni ialah saudara perempuan. Macam kita lah, kita ada kakak. Peranan kakak ni, apa dia peranan kakak? Sentiasa memberi nasihat kepada adik-adik dia. Kalau adik-adik dia buat silap, dia akan beri nasihat. Maka peranan kita sebagai seorang isteri solehah ni macam itulah. Kena ada watak ukhtan ataupun watak sebagai seorang saudara perempuan dengan cara macam mana kita memberikan nasihat kepada suami kita ketika mana kita melihat suami kita tersasar daripada apa yang telah digariskan sebagai seorang hamba yang mengakui dirinya Islam. Kadang-kadang ada suami kita ni dia buat benda-benda yang bertentangan. Jadi kita ni sebagai seorang isteri yang nak jadi seorang isteri yang soleh kena bagi nasihat. Kena bagi nasihat. Jadi nasihat yang kita nak bagi tu kita kena pastikan nasihat itu adalah nasihat yang baik, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, nasihat-nasihat yang tidak menyinggung suami kita. Kadang-kadang kita ni nak tegur suami kita tu, bahasa yang kita gunakan tu bahasa yang tak sesuai, menyebabkan berlakunya perbalahan. Tidak adalah mawaddah dan sakinah. Sebab apa? Berbalah. Bila berlaku yang perbalahan, maka pada ketika itu kita nak tengok siapa yang menang. Kita nak menang, dia pun nak menang. Jadi berlaku perbalahan. Maka apabila berlakunya perbalahan, maka tidak ada dah, tak capai dah tujuan perkahwinan, iaitu untuk mewujudkan sakinah, untuk mewujudkan ketenangan, untuk mewujudkan mawaddah dan rahmah. Baik. Dan peranan yang ketiga yang perlu ada pada seorang isteri ialah ummun ataupun umman. Apa maksud umman? Umman ataupun ummun ini adalah ibu. Jadi sifat ibu, watak ibu ialah memberikan kasih sayang, hanan. Hanan tu perkataan bahasa Arab. Malam ni saya perkenalkan satu perkataan hanan, iaitu hanan ni salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkasih sayang. Sifat Allah Al-Hanan ni. Baik, jadi watak seorang isteri solehah ni dia mestilah memberikan kasih sayang kepada suami dia, supaya suami dia rasa bahawa dia dapat satu perlindungan dengan kelembutan yang ada pada seorang isteri. Kita lihat bagaimana ketika mana peristiwa Nabi SAW dapat diturunkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ketika mana Jibril alaihissalam suruh Rasulullah SAW membaca, Iqra ya Muhammad. Nabi kata, aku tak kerti membaca, aku tidak boleh membaca. Jadi pada ketika itu Nabi, dan saat yang terakhir sekali ialah Jibril peluk Nabi SAW dan ajar membaca. Apa ni wahyu yang pertama. Maka balik daripada Gua Hira itu, Rasulullah SAW balik dalam keadaan ketakutan. Tetapi dia disambut oleh seorang isteri yang sangat solehah, seorang isteri yang sangat penyayang, sangat ada sifat kasih sayang. Diselimutnya Nabi. Diberikan kata-kata motivasi kepada Nabi SAW sehingga Nabi hilang rasa takut. Jadi inilah watak yang perlu ada pada seorang isteri apabila dia berhadapan dengan suaminya. Jadi, tapi kita ni terbalik dalam masyarakat kita ni, kalau dalam kadang-kadang tu bila kita balik, suami kita balik, maka benda pertama yang kita nak zahirkan ialah zahirkan benda apa yang kita tak puas hati. Jadi pada ketika itu akan berlakulah perbalahan, dan perbalahan ini jika sentiasa berlaku akan menyebabkan hilangnya kasih sayang. Jadi nak capai sebagai seorang isteri solehah ni kena ada 3 peranan utama tu. Yang pertama, watak sebagai anak perempuan, taat kepada suami selagi mana dia tidak menyuruh kepada kemungkaran.
Yang kedua, hendaklah sentiasa memberi nasihat kepada suami ketika mana kita lihat ada keperluan-keperluan, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang berlaku kepada suami kita. Sudut tindakan dia, sudut percakapan dia. Sebab tu suami isteri ni dia kena jadi peringat. Contoh saya bagi, peringat kepada suami dia. Soal-soal berbakti kepada ibu bapa. Setiap bulan, contoh kena tanya, abang bagi tak lagi duit dekat mak bulan ni? Kita yang kena peringat. Sebab apa? Kadang-kadang suami kita ni dia sibuk, ada banyak benda-benda besar yang kita nak kena fikir. Jadi kita ni yang kena bagi nasihat. Balik kampung tak lagi, balik jenguk tak, balik ziarah tak, mak ayah kita yang kena bagi nasihat. Tapi cara kita memberi nasihat itu perlulah menggunakan perkataan-perkataan, cara yang sesuai supaya tidak menimbulkan perbalahan. Sebab orang lelaki ni, satu sikap dia ialah dia tak boleh orang suruh-suruh sangat. Sebab dia adalah pemimpin. Tapi dengan watak yang kita ada itu, watak hanan, watak kasih sayang, watak sebagai seorang ibu, itu sebenarnya kita boleh mengawal pergerakan rumah tangga kita itu supaya saling tegur-menegur di antara satu sama lain sehinggalah melahirkan rasa kasih sayang di antara suami dan isteri dan membentuk sebuah rumah tangga yang mawaddah sakinah. Baik. Dengan masa yang sepatutnya dah habis dah ni, tapi saya sambung sikit lagi. Okey. Apa dia? Macam mana cara untuk kita ni nak jadi seorang isteri yang solehah ni? Banyak cara yang kita boleh usahakan untuk jadi seorang isteri yang solehah. Tapi saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah kita hendaklah mencari ilmu. Mencari ilmu yang berkaitan. Bagaimana untuk kita ini memahami tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Jadi ini kena cari. Kalau kita tidak ada ilmu yang berkaitan dengan cara untuk menjadi seorang isteri yang solehah, kita tak faham apa yang patut kita kena buat. Sejauh mana khidmat kita kepada suami sehingga kita ini layak untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah, suami kita. Jadi ada kesempatan, ada masa, ada ruang, kita cuba cari apakah yang perlu kita buat, apakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara untuk kita menjadi seorang isteri yang solehah. Baik, yang kedua, jadi seorang isteri mesti ada kesabaran yang tinggi. Bukan kesabaran biasa-biasa, tapi kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa. Kita ni kadang-kadang kita berhadapan dengan sikap suami kita yang pelbagai yang kita rasa tak selesa. Tapi kita kena ingat bahawa ujian suami pada kita itu tidaklah sehebat ujian yang diberikan kepada Asyah, isteri kepada Fir'aun. Dalam dunia ni tidak ada orang yang teruk, lebih teruk daripada Fir'aun. Yang teruk, paling teruk adalah Fir'aun. Tapi suami kita lah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tidaklah seperti mana Fir'aun. Tak sampailah tahap Fir'aun. Maknanya, kesabaran Asyah ketika mana berhadapan dengan Fir'aun sangat tinggi. Jadi kita ni, kalaulah ada sedikit kepincangan, ada sedikit kelemahan yang berlaku pada pihak suami kita itu, maknanya kita hendaklah sabar. Sabar, maafkan, berlapang dada dan cubalah cari jalan yang terbaik untuk kita buat perbincangan. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada konsep asal lah, iaitu kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat syurga Allah, maka kesabaran itu sebenarnya salah satu daripada jalan untuk kita capai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Asyah ni duduk dengan Fir'aun lama, sehinggalah akhir sekali ketika mana dia dah declare ataupun dia dah sebut kepada Fir'aun bahawa amantu billah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Harun dan Musa. Maka pada ketika itu Fir'aun marah kepada Asyah. Apa yang dia buat pada Asyah? Dia
dia telah melakukan satu hukuman yang sangat berat, dan dipendekkan cerita sehinggalah Asia ini akhirnya ketika mana last kali ni Firaun nak letak batu atas kepala Asia pada ketika itu, maka Asia ni pasrah, dan apa yang dia sebut, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran. Dia sebut, ya Allah, kurniakanlah kepadaku mahligai di syurgamu. Dia tak nampak dah cara jalan lain, melainkan dia minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada dia satu mahligai di syurga. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Sedangkan pada ketika yang beri hukuman pada dia itu ialah suami dia sendiri. Tapi berkat kesabaran, Allah SWT menyediakan kepadanya. Allah Ta'ala nampakkan, sebelum dia pejam mata bertemu dengan Allah itu, Allah Ta'ala nampakkan kepada dia bagaimana mahligai yang telah disediakan kepadanya dalam syurga Allah. Maka pada ketika itu, dia memejamkan mata, bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan dijanjikan oleh Allah dengan syurga seperti mana yang dikehendaki. Jadi syurga itu lebih luas daripada apa yang kita hadapi di dunia yang sementara ini. Jadi sabar. Ketika mana kita diuji dengan ujian daripada suami, maka kita kena meletakkan kesabaran yang sangat tinggi. Dan yang terakhir sekali, sebab kita masa pun dah tak mencukupi, maka hendaklah jadi seorang yang sentiasa bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur dengan pemberian suami, walaupun pemberian yang diberikan kepada kita itu kita nampak macam kecil. Sebab kita ini diberikan pasangan jodoh tak sama. Ada orang yang dapat pasangan jodoh yang kaya, yang ada duit, ada kemampuan kewangan. Ada setengah orang yang sederhana, ada orang yang biasa-biasa. Jadi siapa saja yang telah dijodohkan oleh Allah SWT sebagai suami kita, terimalah. Dan setiap pemberian yang diberikan kepada kita, walaupun kecil pada pandangan kita, kita ucap terima kasih sebagai tanda kita bersyukur dengan pemberian suami. Dan disebut juga di antara wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam neraka Allah ialah mereka yang tidak bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh suami. Walaupun RM1, walaupun 50 sen. Walaupun apa saja sekecil-kecil benda yang diberi, ucapkanlah terima kasih dan bersyukur kerana itu adalah datangnya daripada pemberian yang disalurkan melalui manusia, melalui makhluk kepada kita. Syukur. Jadi Allah Ta'ala sebut, siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Tetapi siapa yang kufur maka aku akan tarik nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Jadi kita ni jadi orang bersyukur sebab apa? Sebab kita nak banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Baik, sebagai penutup, saya sebut sekali, semua masalah adalah boleh dirawat. Dan salah satu daripadanya, cara untuk kita merawat diri kita, merawat rumah tangga kita kalau kita ada masalah ialah wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu cara daripadanya ialah dengan cara kita melakukan solat dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kita ruang, beri kita cara, beri kita jalan untuk kita berusaha menjadi seorang isteri yang solehah. Jadi perempuan yang soleh ini dia lebih baik daripada lelaki yang soleh. Sebab perempuan yang solehah ini banyak benda yang dia buat yang tidak boleh dilakukan oleh lelaki-lelaki yang soleh. Yang pertama, mengandung, melahirkan, kemudian menyusu dan menjaga anak-anak. Itu tidak ada peluang yang tidak diberikan kepada kaum lelaki, tetapi diberikan kepada kaum perempuan. Maka peluang-peluang yang disediakan oleh Allah SWT itu adalah kita manfaat semaksimum mungkin supaya kita ini ada peluang yang luas untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita doakan pada Allah SWT, Allah beri kita kesempatan untuk jadi seorang hamba. Yang pertama sekali adalah seorang hamba yang soleh, hamba yang solehah. Sebab setelah mana kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang solehah, maka dengan sendirinya insya-Allah kita akan
jadi seorang muslimah yang solehah, hamba yang solehah, dan capai maksud utama kita sebagai mana yang kita bincang pada malam ini, iaitu zaujah solehah yang sentiasa diseru-seru oleh syurga untuk masuk daripada mana-mana pintu setelah mana kita melaksanakan tugasan kita, khidmat kita sepenuhnya kepada suami rumah tangga hanya kerana untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan kita dapat banyak jugalah input dan juga ilmu yang berkaitan untuk kita jadi seorang isteri yang solehah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. So Ustazah, boleh tak kita ambil sedikit masa untuk kita buka soalan? Boleh insya-Allah boleh. Okey, siapa yang ada pertanyaan boleh minta tolong angkat tangan ya. Okey, sebelum tu saya akan baca dulu soalan yang ditanya. Okey, dikatakan di sini, benarkah ramai wanita di dalam neraka menurut penceritaan daripada Nabi kita, dan apakah mereka derhaka sebab ingkar kepada suami? Soalan yang kedua, jika suami yang panas baran, macam mana isteri boleh menjadi isteri solehah? Adakah kita hanya sabar apabila dipukul suami? Dan soalan yang ketiga, berdosakah seorang isteri jika membuat aktiviti bersama kumpulan pondan kerana mereka adalah kawan sekolah? Okey, jadi mereka membawa suami dan anak-anak bergaul dan membuat aktiviti bersama kumpulan ini. Boleh Ustazah jelaskan? Terima kasih. Soalan yang nombor 2 tu, boleh ulang tak soalan nombor 2? Okey, bagaimana suami yang panas baran? Adakah isteri, macam mana nak menjadi isteri yang solehah? Adakah kita hanya perlu bersabar walaupun kena pukul? Okey. Okey, baik. InsyaAllah Ustazah pun bila menjawab ini sebenarnya tidak ada pengalaman juga berkaitan dengan, tapi ada pengalaman lain kita boleh kongsi ya. Jadi Ustazah cuba menjawab sebagai satu perkongsian ilmu lah. Baik. Soalan yang pertama, benarkah ramai di kalangan wanita tu masuk dalam neraka, dan adakah punca dia masuk dalam neraka tu sebab dia tidak taat kepada suami? Okey. Baik, betul. Disebut kata Nabi, sabda Nabi SAW, ra'aitu aksaruhunna finnar. Sesungguhnya aku melihat ramai di kalangan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Aksaruhunna, perkataan hunna itu ialah merujuk kepada perempuan. Ramai di kalangan yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah di kalangan perempuan. Sebab apa? Di antara sebab yang disebut ialah dia tidak bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh suami. Kita dah sebut dah tadi. Kadang-kadang kita diuji, ujian ni dia tak sama. Dalam rumah tangga ni ujian dia tak sama. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang ada setengah orang dia dapat suami yang lebih rendah taraf kehidupannya. Okay. Dia mungkin gaji banyak daripada suami dia. Suami dia lebih rendah dari sudut keuangan. Maka walau macam mana keadaan pun, walaupun dia bos di tempat kerja, tapi bila dia balik sebenarnya dia kena menundukkan dirinya sebagai seorang isteri, walaupun pada ketika itu suami dia tu adalah seorang yang mempunyai sumber kewangan yang lebih rendah daripada dia. Jadi bila di rumah, maka ketaatan dia kepada suami dia, apa saja yang suami dia mampu berikan kepada dia, itulah hak dia. Jadi dia kena bersyukur dengan apa yang kemampuan yang dimiliki oleh suami yang suami bagi pada dia. Itulah kemampuan yang ada. Jangan dia meminta yang berlebih-lebihan daripada kemampuan yang dimiliki oleh suami dia. Jadi salah satu
Sebab masuk nerakanya wanita ni adalah dia tidak bersyukur dengan pemberian suami. Satu. Kemudian yang kedua, dia tidak berbuat baik kepada keluarga suaminya. Jadi dalam konteks keluarga suami ni, mak mertua, bapa mertua dan seluruhlah ipar duai. Maksudnya keluarga suaminya. Sebab itulah apabila bertembung di antara keluarganya dan keluarga suaminya, maka seorang wanita itu perlu mendahului keluarga suaminya. Sebab apa? Sebab ketika mana dia berkahwin, maka tanggungjawab dia, ketaatan dia adalah kepada suami. Jadi dia kena jaga ahli keluarga suaminya itu lebih. Tetapi janganlah sampai dia mengabaikan hak-hak dan tanggungjawab kepada keluarganya. Sebab tu diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang wanita apabila dia minta izin kepada suaminya untuk balik ziarah mak dia sakit, suami dia tak bagi. Dia nak balik juga, kata Nabi, kamu tidak boleh keluar daripada rumah kamu, balik menziarahi ibu bapa kamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak mendapat keizinan daripada suami. Tak boleh pergi. Walaupun yang nak balik tengok itu adalah mak dia. Walaupun yang nak balik tengok itu adalah ayah dia, yang jaga dia daripada kecil, yang melahirkan dia. Tetapi dengan sebab tidak ada keizinan suami, dia tidak boleh balik. Sehinggalah pada akhirnya diceritakan bahawa mak dia ataupun ibu bapa dia meninggal dunia, dia minta izin kepada suaminya untuk balik. Suaminya tak bagi juga. Tidak memberi keizinan untuk balik. Pejam mata, tak tengok mak ayah dia yang meninggal tu, tak tengok. Sebab apa? Sebab kata Nabi, kamu tidak boleh balik. Sebab apa? Kamu tidak ada keizinan daripada suami. Tidak ada keizinan daripada suami. Dan akhirnya digambarkan bagaimana akhirnya kedua ibu dia yang sakit tadi tu dimunculkan dalam mimpinya, digambarkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ketaatan anaknya kepada suaminya. Nak bagi tahu bahawa suami ni kalau dia kata apa-apa benda tu, kalau tidak ada keizinan, tak boleh buat. Walaupun benda yang nak buat itu adalah benda yang berkaitan dengan baik, benda-benda yang baik. Sebab itu kita kembali kepada konsep asalnya, iaitu dalam Islam ini matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik, tetapi cara itu tidak kena, cara itu tidak seperti mana yang disusun oleh Islam, maka tetap tidak ada keberkatan dalam pelaksanaan nak mencapai matlamat itu. Baik, itu soalan yang pertama. Boleh ya soalan yang pertama? Jelas tak? Boleh ikut tak? Boleh Ustazah. Okey, baik. Soalan yang kedua. Suami ni panas baran. Adakah kita perlu bersabar ataupun sebaliknya? Okey, baik. Ini pun sama jugalah dalam kehidupan kita ini. Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan dengan kemampuan. Sebenarnya apabila kita diberi ujian, maka Allah Ta'ala sebenarnya telah meletakkan kemampuan kita mengikut ujian yang telah diberikan. Sebab itulah ujian kita dalam kehidupan ini berbeza-beza. Berbeza-beza, tak sama di antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui kemampuan kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi. Jadi, ada setengah wanita dia diberi ujian dengan suami yang panas baran, pukul. Kadang-kadang bila kita perkataan kita sebut sabar. Sabar ni satu benda yang kita sebut di mulut, tetapi apabila kita tidak berhadapan dengan satu keadaan itu, kita tidak boleh cakap tentang soal sabar. Sebab sabar ni kita hanya boleh rasa apabila kita berhadapan dengan ujian tu. Jadi kadang-kadang bila kata sabarlah, nak buat macam mana, dah suami tu kaki pukul. Jadi kita kena sabarlah. Sabar tu satu benda yang kita boleh bagi kepada orang yang berhadapan dengan ujian itulah, kan. Tapi sebenarnya dalam Islam dia taklah sampai membebankan kita. Sabar ni sampai kita terpaksa mengorbankan nyawa kita.
sampai kita ni terpaksa menggadaikan hak-hak keselamatan kita. Jadi apabila kita berhadapan dengan suami yang contohlah ada di kalangan kita ni diuji dengan suami yang pandang barat, dia ada banyak kaedah. Banyak kaedah. Yang pertama, kalau kita boleh sabar, sebenarnya kalau kita mengadu dengan orang, orang tak boleh bagi apa-apa melainkan sebut sabar. Tapi kita kena faham, sebenarnya suami kita itu adalah ujian untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh mengubah suami kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memegang hati suami kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila kita diuji, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menarik kita untuk kita buat muhasabah. Kenapa benda-benda ini berlaku? Kadang-kadang cara doa kita, kadang-kadang cara hidup kita. Jadi ujian-ujian itu sebenarnya diberi kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali, selain daripada perkataan bersabar, ialah kita kena wasta'inu bis sabri was salah. Yang tadi kita dah kembali kepada ayat yang kita sebut tadi, wasta'inu bis sabri was salah. Yang pertama ialah hendaklah kamu meminta pertolongan dengan cara sabar dan solat. Sabar. Bila sebut sabar ni ada orang akan marah dah sebab Ustazah bolehlah sebut sabar sebab Ustazah tak sebut tak duduk di tempat saya. Jadi tapi sabar ini bukan disebut oleh Ustazah, tapi Allah Taala sebut wasta'inu bis sabri was salah. Jadi yang pertama ialah sabar. Sabar itu kena digabung jalinkan dengan as-salah. Apa maksud as-salah? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguhnya supaya Allah Taala beri kita jalan. Kadang-kadang dengan sebab kita jauh daripada Allah, maka Allah Taala beri ujian ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan Allah. Tapi bila kita dah minta pertolongan Allah, kita dah bersabar, kita rasa macam dengan kemampuan kita sebagai manusia biasa ni dah tak boleh, maka Islam mengatur cara-cara, jalan keluar untuk kita keluar mencari hak-hak kita sebagai seorang isteri. Jadi kita ada undang-undang. Kita ada undang-undang. Kalau dah sampai tak boleh, sampai dia menggugat keselamatan kita, kalau dia menggugat nyawa kita, menggugat kedudukan kita, sampai kita tak ada rasa keselamatan, maka kita boleh memohon pada undang-undang Islam. Saya sebut tadi, ada beberapa cara untuk kita keluar daripada perkahwinan ini apabila mana dia tidak boleh memberikan manfaat mawaddah warahmah. Sebab perkahwinan ini dia sebenarnya menggembirakan di antara kedua-dua belah pihak. Tetapi kalau sebelah pihak saja yang merasakan perkahwinan itu, keseronokan perkahwinan itu, seorang lagi dia rasa dizalimi, maka perkahwinan itu bukanlah perkahwinan yang diiktiraf. Sebab tujuan perkahwinan ialah untuk mewujudkan sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dipukul, kalau dizalimi, kalau didera, maka itu bukanlah sebuah perkahwinan yang dikehendaki seperti mana tujuan perkahwinan dalam Islam. Maka kita ada jalan untuk memilih. Kalaulah kita rasa kita dah tak boleh, maka kita ada saluran. Carilah undang-undang Islam untuk kita keluar daripada kelompok yang kita rasa benda tu kalau kita tunggu, dia akan menyebabkan kita bukan semakin dekat dengan Allah, kita akan semakin jauh sebab kita jadi seorang yang tidak redha dengan ketentuan. Kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia ialah kita berdamailah dengan takdir Allah ni dan kita carilah jalan solusi yang sesuai yang kita rasa mengikut kemampuan kita selain daripada kita memohon kesabaran dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai soalan yang kedua. Okey, boleh ya? Boleh? Boleh Ustazah. Okey. Yang ketiga, soalan ni saya confuse sikit. Berdosakah jika sekiranya
jika sekiranya seorang isteri itu mengikut aktiviti yang program yang dianjurkan oleh kumpulan pondan, sebab kumpulan itu adalah kawan-kawan sekolah mereka, dan pondan itu memang berpakaian wanita, dan sesungguhnya kalau kata pertemuan tu, seorang isteri tu memang akan bersalam dan berlagak pipi seolah-olah menjadikan pondan tu seorang perempuan. Jadi apakah hukumnya Ustazah, dan bagaimana pula kalau kata ibu bapa yang bawa anak dan daripada situ anak tu dia melihat dan menganggap kata itu merupakan satu perkara biasa dan tak dosa. Jadi adakah isteri itu akan menanggung apa yang dia buat? Yang kata macam anak dia pun kalau kata sampai ke besar pun dia kata benda tu biasa. Dulu mak bapa aku okey je pun tak salah benda tu. Adakah dia menanggung dosa tu? Terima kasih. Baik. Ini kita kembali kepada persoalan yang kita bincang tadi lah. Isteri kalau dia nak buat sesuatu, dia kena minta izin kepada suami. Minta izin kepada suami. Sebab tu suami ni, ada jugalah kan orang lelaki dalam ni, saya bercakap ni. Okey, suami ni, dia kena ada ilmu. Sebelum dia nak berkahwin, maka dia kena ada ilmu yang berkaitan. Ilmu yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi bukan boleh kahwin saja, ada duit, syarat ada duit, boleh kahwin. Ada calon, boleh kahwin tak. Dia kena ada ilmu juga yang berkaitan dengan ilmu rumah tangga. Sebab dia yang akan menjadi pemimpin dan dia yang akan mencorak rumah tangga dia. Sebab tu dia kena ada ilmu yang berkaitan. Baik. Kalaulah seorang wanita itu, dia nak pergi, dia nak menghadirkan diri dia dalam aktiviti yang bersangkutan dengan pondan. Yang pertama, dia kena minta keizinan daripada suaminya. Minta izin daripada suami dia. Okay. Jadi, dalam konteks keizinan dia ni, suami dia itulah yang disebut kena ada ilmu. Dia nak bagi keizinan kepada isteri dia untuk berada dalam satu-satu ataupun nak keluar ke sesuatu tempat, kena lihat manfaat apa yang isteri dia dapat. Sebab sepanjang keluarnya seorang isteri daripada rumah dia, maka pada ketika itu semua dosa, pahala dia semua ditanggung oleh suami. Okey. Kalau dia nak pergi dalam program yang berbentuk aktiviti yang ada pondan tu, boleh, bukan tak boleh. Tapi apa manfaat yang dia dapat? Apa manfaat yang boleh diperolehi? Kalau dengan hadirnya ke majlis atau aktiviti yang macam tu, dia boleh mengundangnya fitnah. Boleh bawa kepada benda-benda yang tidak sewajarnya, pergaulan bebas. Sebab minta maaf lah, LGBT ni kalau sebut perkataan pondan ni maknanya sifat asal dia adalah lelaki. Mana cuma pakaian saja yang ditukar menjadi perempuan. Jadi hukum dia tetap sama di situ. Kalau yang pergi itu adalah seorang isteri, maka dia adalah wanita. Cuma dia berdamping dengan orang lelaki yang berpakaian perempuan. Hukum tetap sama di situ. Hukum dia ialah haram bagi seorang perempuan dengan lelaki yang bukan mahram. Dia tidak ada hubungan menjaga berlakunya pergaulan, batas-batas pergaulan itu tetap mesti dijaga. Jadi kalaulah nak pergi juga boleh, tapi dengan keizinan dan ditemani oleh suami supaya di sana tidak berlakunya fitnah dan ada batas-batas terpelihara yang boleh dijaga dengan baik supaya tidak melanggar syariat yang telah digariskan oleh Islam. Baik. Kemudian kalaulah seorang isteri tadi tu dia pergi bawa anak-anak dia, maka kita kena kembali kepada konsep asal. Okey. Seorang isteri yang solehah dia datang daripada muslimah yang solehah. Jadi isteri ni dia ni akan membentuk rumah tangga dia, anak-anak dia. Anak-anak dia tu dirawat, dibentuk oleh seorang isteri yang solehah. Jadi kalau dia seorang isteri yang solehah, dia seorang ibu yang solehah,
dia tidak akan mendedahkan anak-anak dia kepada pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Jadi semuanya kembali kepada asas yang utama. Memahami bahawa konsep apa saja yang kita nak buat, kalaulah perkara itu mendatangkan pahala, maka kita fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalaulah satu benda itu kita buat, dia tidak mendatangkan pahala, tidak boleh mendatangkan redha, tidak boleh mendatangkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seboleh-bolehnya kita elaklah supaya kita tidak berada dalam fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, Alhamdulillah Ustazah di atas pengkongsian pada malam ini. Rasanya kita dapat banyak ilmu yang Ustazah kongsikan pada malam ini. Supaya kita doakan pada malam ini semua termasuk saya juga diberi hidayah bimbingan daripada Allah SWT untuk menjadi isteri yang solehah buat suami dan mencapai redha Allah dan redha Nabi. Okay, sebelum kita tutup tirai pada malam ini, saya mohon maaf di atas segala kekhilafan dan jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma yang bersungguh kata willing kita buat program sekali lagi, nak bagi program ni bagi jadi juga supaya kita kawan-kawan pekak boleh mendapat ilmu. Okey, jadi sebelum tutup majlis kita baca apa ni suratul minta maaf tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, dengan itu kita sudahi pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di tajuk akan datang. Okay, baik, terima kasih.